Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini 30 minit kita akan membincangkan tentang PBD dalam sejarah untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan untuk hari ini istimewanya saya bersama dengan seorang guru yang merupakan Ketua Panitia Sejarah dari SMK Merepuh Kuala Lipis, Pahang. Siapakah beliau? Jom kita kenali guru kita saksikan Profil Guru. Baik, dan itulah cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat cikgu? Sihat. Mira pun? Sihat juga cikgu. Teruja nak belajar bersama-sama dengan cikgu. Okay. Tetapi sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami, iaitu Cikgu Zahratul Azma Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1, Rawang, Selangor. Apa khabar cikgu? Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Baihaqi, kita nak cerita tentang PBD dalam sejarah untuk murid-murid tingkatan 1, 2, 3. Pastinya ada ibu bapa, guru-guru ataupun murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Jadi silakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anda bersama dengan saya pada hari ini. Saya nak kongsikan pentaksiran bilik darjah PBD yang kita laksanakan di dalam PDP di bilik darjah masing-masing. Baik, saya mulakan dahulu yang pertama pada hari ini. Saya nak terangkan kepada guru-guru, apabila kita merancang pelaksanaan PBD di dalam PDP masing-masing, maka beberapa perkara perlu kita berikan perhatian. Yang pertama ialah saya nak fokuskan terus kepada tajuk di tingkatan 1, iaitu dalam aspek SK 2.1 zaman air batu. Di dalam SK ini, guru-guru perlu perhatikan terdapat 10 SP kesemuanya, iaitu terdiri daripada 6 SP berbentuk fakta dan juga terdapat 4 SP berbentuk nilai. Jadi, perhatikan di paparan skrin ini, perkara ini perlu untuk kita berikan fokus dan perhatian yang utama. Kedua, dari sudut perancangan, saya cadangkan kepada guru-guru untuk jalankan PBD untuk SK 2.1 ini contohnya dalam tempoh peruntukan masa 4 jam. Iaitu pada jam yang pertama, jam yang kedua, dan pastikan di dalam proses PDP itu, PBD yang cikgu jalankan perlu merangkumi 2 atau 1 SP berbentuk fakta bersama dengan 1 SP berbentuk nilai, dan terpulanglah kepada guru untuk menjalankan proses PDP ini mengikut kerangka masa tertentu bergantung kepada tahap keupayaan murid masing-masing. Jam yang ketiga, begitu juga, sila perhatikan di paparan skrin ini, saya kongsikan bersama dengan anda, terdapat kombinasi atau gabungan SP berbentuk fakta dan juga SP berbentuk nilai, dan keseluruhannya kita boleh laksanakan dalam tempoh 4 jam. Sekali lagi saya tegaskan, terpulang kepada kemampuan murid dan juga keberkesanan strategi pembelajaran yang cikgu nak jalankan. Baik, seterusnya dalam kerangka perancangan ini kita perlu berikan perhatian kepada beberapa elemen penting. Itu yang pertama, dari sudut perancangan objektif. Pastikan objektif itu berdasarkan SP mengandungi elemen K ataupun SP berbentuk nilai dan mempunyai indikator atau boleh diukur keberkesanannya dalam pelaksanaan aktiviti. Begitu juga aktiviti yang dirancang oleh guru, pastikan berdasarkan SP bersama dengan K dan juga selari dengan objektif yang cikgu rancang. Yang ketiga ialah dari sudut kaedah PDP itu sendiri. Bagaimana cikgu boleh menggunakan pelbagai kaedah dan juga strategi mengikut kemahiran kreativiti guru itu sendiri. Dan yang terakhir, pastikan kaedah PBD itu dirancang dengan sebaiknya. Sama ada guru nak menggunakan kaedah pemerhatian, lisan maupun penulisan. Okey, baik, seterusnya saya nak kongsikan itu jenis pentaksiran. Pertama, jenis pentaksiran PBD ini terbahagi kepada dua, iaitu satu formatif, yang kedua ialah sumatif. Perhatikan, formatif yang pertama ialah untuk murid.
sebagai pembelajaran. Formatif yang kedua untuk guru itu sendiri untuk sesi pembelajaran. Dan yang ketiga, pentaksiran berbentuk sumatif, yakni guru boleh laksanakan di akhir pembelajaran, di akhir penggal ataupun tahun selepas semua SP itu diajar. Dan pastikan SP ataupun sumatif ini bukanlah untuk tujuan perbandingan tetapi untuk rujukan guru, ibu bapa sekolah dan sebagainya. Baik, seterusnya kaedah pelaksanaan PBD terbahagi kepada 3. Itu yang pertama, kita boleh mentaksir murid menggunakan kaedah lisan. Kedua, kaedah bertulis. Ketiga, pemerhatian. Baik, kita pergi kepada yang aspek dari sudut perancangan itu. Pastikan di dalam perancangan guru ada 3 elemen ini dijalankan serentak. Itu yang pertama, dari sudut proses PDP itu sendiri, pastikan aktiviti menepati kurikulum dan juga PAK 21, serta pastikan guru menggunakan instrumen pentaksiran yang tepat. Terpulang kepada kreativiti dan juga kemahiran guru untuk mentaksir murid. Dan yang ketiga ialah tentukan tahap penguasaan yang ingin ditaksir kepada murid mengikut aspek dan juga elemen yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Baik, seterusnya dari sudut pelaksanaan PBD itu kita boleh laksanakan dalam pelbagai kaedah, sama ada lisan, bertulis, pemerhatian. Dan ingat, dalam keadaan normal baru ini, kita boleh laksanakan BBD secara bersemuka maupun tidak bersemuka. Bagi yang nak melaksanakan BBD secara tidak bersemuka, boleh gunakan kaedah sama ada luar talian maupun menggunakan digital ataupun bukan digital. Jika nak gunakan kaedah bersemuka, boleh jalankan di dalam kelas. Baik, kita dah habis tentang bagaimanakah guru boleh merancang PBD dalam proses PDP dengan baik. Jadi itulah yang saya nak kongsikan untuk yang pertama ini, Mira. Semoga ia menjadi panduan dan perkongsian terbaik untuk semua rakan-rakan guru di luar sana. Baik, Cikgu. Tetapi kita belum habis lagi. Kita akan sambung lagi sesi perbincangan kita selepas ini untuk kita mengetahui pula apakah standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi untuk 2.1.1. Betul Cikgu? Betul. Iaitu zaman air batu. Pastinya murid-murid di rumah ingin mengetahui. Kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di PBD. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Anda sedang menyaksikan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Baihaqi yang merupakan Ketua Panitia Sejarah. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa pula yang Cikgu nak kongsikan? Silakan. Baik, terima kasih Mira. Segmen yang kedua ini, saya nak kongsikan kepada guru-guru maupun murid-murid beberapa aktiviti yang kita boleh buat, tetapi paling utama kita nak perhatikan sebenarnya ketika PDP berlangsung, PBD berlaku secara serentak. Ini yang utama yang saya nak kongsikan. Baik, sekali lagi, dalam tajuk ataupun dalam SK 2.1 zaman air batu ini, kita ada 10 SP semuanya yang perlu untuk kita selesaikan sebelum kita melakukan penetapan tahap penguasaan murid. Baik, saya nak kongsikan yang pertama, iaitu kita rancang satu SK berbentuk fakta bersama dengan satu SP berbentuk fakta dan juga satu SP berbentuk nilai, iaitu mengenali dunia kita. Dan dari sudut objektif PDP yang saya cadangkan ialah untuk murid menyenaraikan perubahan bentuk fizikal bumi dari sudut daratan dan lautan. Untuk gambaran lebih terperinci, mari kita saksikan tayangan video ini. Okey, tadi awak dah ambil jawapan masing-masing berkenaan dengan benua dan lautan yang ada di dunia kita, betul? Betul. Untuk apa? Untuk kita label dekat globe ni. Okey, jadi saya nak kamu tolong labelkan lautan dan benua yang ada dekat globe ni. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak cuba? Saya. Okey, awak apa? Oceania. Oceania lagi. Lautan Hindi. Lautan Hindi lagi, yang lain apa? Amerika Selatan. Amerika Selatan. Selatan. Baiklah Mira, bila kita lihat aktiviti pembelajaran tadi, kita boleh perhatikan sebenarnya pentaksiran bilik darjah berlaku secara serentak. Apakah kaedah yang kita boleh guna pakai untuk mentaksir murid tadi? Mira? Kaedah, kalau tengok murid tadi melabelkan dekat globe tu, Ya. jadi kaedah pemerhatian boleh ke Cikgu? Boleh, ya. Kita boleh gunakan kaedah
sama ada pemerhatian, lisan maupun bertulis, dan kesemua itu boleh berlangsung serentak ataupun sekurang-kurangnya kita perlu rancang 2 kaedah pentaksiran dalam satu sesi PDP. Baik, kita kongsikan aktiviti yang seterusnya, iaitu saya rujuk kepada SP 2.1.2 bersama dengan 1K, dan objektif ialah murid memerhalkan 4 zaman air batu. Jadi, saya menggunakan kaedah aktiviti pembelajaran atau strategi 3 stay 1 stay dan juga kajian drama. Sama-sama kita saksikan video ini. 5,500 tahun dahulu. Hari ini kita nak belajar pasal zaman Meiosis. Zaman Meiosis ini telah berlaku pada 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat satu kali, iaitu pentas surga. Kenapa kita perlu menjaga alas kita untuk mengelakkan pemanasan global? Saya untuk mengelakkan kecairan ais. Zaman Meiosis berlaku pada 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Mamalia telah wujud pada tahun itu, hidupan laut berwujud, gunung-gunung terbentuk dan suhu panas dan kering. Jadi perhatikan Mira, dalam sesi aktiviti itu bagaimana kaedah lisan boleh diguna pakai, kaedah pemerhatian maupun bertulis, dan bagaimana kaedah lisan itu berlaku, Mira. Kaedah lisan itu berlaku? Ya. Kaedah lisan berlaku apabila guru menanyakan kepada murid-murid dan Ya. murid menjawab. Tepat sekali ya. Itulah contoh bagaimana kaedah lisan yang guru boleh laksanakan bersama dengan murid-murid di dalam bilik darjah masing-masing. Baik, kita lihat lagi paparan bagaimanakah proses PBD dan juga PDP bergerak seiring dalam konteks SP 2.1.3 dan 1K. Untuk aktiviti pada hari ini, saya nak rujuk kepada suntingan video Didik TV sendiri. Murid-murid boleh perhatikan di YouTube, saksikan bagaimana aktiviti itu dijalankan, dan paling penting bagaimana PBD boleh dilaksanakan dalam sebarang aktiviti PDP. Sama-sama kita saksikan. Dekat 23 juta ni ada Meiosis. Okey. 5 juta ada Pliocene. 2.5 juta ada Pleistocene. 10,000 sampai sekarang ada Holocene. Okey, baik. Menarik tak Mira? Menarik, cikgu. Ya, PBD boleh dijalankan dalam pelbagai situasi PBD. Dan paling penting saya nak kongsikan juga di sini ialah bagaimana PBD juga boleh dirancang melalui pelbagai aktiviti yang diselarikan dengan objektif yang digarap. Iaitu yang pertama, jika kita perhatikan di sini, untuk SP 2.1.4 dan 2.1.5 kita boleh jalankan dalam satu tempoh pembelajaran yang sama bersama dengan satu SP berbentuk nilai K 2.1.10, dan saya letakkan 2 objektif di sini yang ingin dicapai bersama dengan murid, dan InsyaAllah eksperimen ini kita akan saksikan di segmen yang ketiga. Kena simpan sikit lah. Ya. Simpan sikit. Ya, Okey. baru nampak ada unsur kejutan sedikit di sini. Baik, seterusnya yang terakhir ialah untuk SP 2.1.6, iaitu menilai kesan perubahan di Asia Tenggara bersama dengan satu satu SP berbentuk nilai K 2.1.10 dengan satu objektif pembelajaran saya letakkan di situ, dan aktiviti pembelajaran yang saya nak kongsikan ialah melakar peta. Untuk gambaran terperinci dan lebih jelas, saya nak kongsikan satu lagi video. Silakan. Labelkan ni. Dulu, peta Sudan merupakan negara seperti Burma, Kemboja, Laos, Thailand, Vietnam, Tanam Melayu, Singapura dan Borneo. Kecairan air batu menyebabkan sungai dan tasik terbentuk. Aliran air sungai menyebabkan paras air laut meningkat dan petas Sunda tenggelam. Dan apakah cara untuk mengatasi pencairan? Siapa boleh? Saya, tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui lagi. Saya kurangkan pembakaran terbuka. Kurangkan pembakaran secara terbuka. Okey, Mira. Jadi saya nak tanyalah, kalau Mira lah tengok keadaan proses
PDP atau pembelajaran itu berlaku dan juga pentaksiran yang dijalankan oleh guru, nak balik semula ke sekolah tak? Nak cikgu. Cukup menarik pendekatan yang digunakan. Ya. Pendekatan itu semuanya dirancang dengan cukup baik dan terperinci seperti kita kongsikan di segmen yang pertama tadi. Jadi, dalam konteks video yang saya kongsikan tadi, kita boleh perhatikan bagaimana guru boleh menerapkan elemen SP di dalam PDP itu bersama dengan K dan juga objektif yang dirancang dengan cukup baik. Dan daripada proses pembelajaran dan aktiviti tadi, berlaku tak 3 kaedah pentaksiran yang saya kongsikan tadi, Mira? Berlaku, cikgu. Berlaku, lisan berlaku, pemerhatian berlaku juga, dan juga bertulis. Ya. Jadi itulah yang kita nak kongsikan pada hari ini. Sebenarnya jangan silap faham seolah-olah PBD berlangsung di luar konteks PDP atau pembelajaran. Sebenarnya dia berjalan seiring dan guru-guru boleh merancang pelbagai jenis aktiviti mengikut kesesuaian tahap kemahiran murid dan kemampuan murid yang berbeza-beza, Mira, ya. Mungkin ada murid yang sesuai untuk menjalankan aktiviti yang saya cadangkan ini mungkin tidak sesuai, terpulang kepada guru. Cuma saya nak kongsikan sekali lagi, pastikan pelaksanaan PBD kita di dalam PDP itu mengikut garis dan juga perkara yang saya kongsikan tadi, iaitu dari sudut penetapan SK dan juga kita perhatikan kepada SP berbentuk fakta, SP berbentuk nilai, bagaimana guru menyusun objektif, kaedah pembelajaran, kaedah pentaksiran itu, maka PBD boleh dijalankan dengan adil dan saksama. Pembelajaran seronok atau tidak, Mira? Pembelajaran seronok. Dan itu yang kita turut sama dapat rasakan. Dan selepas ini ada satu kejutan yang macam mana Cikgu Bayhaqi katakan tadi. Nak tahu apa kejutan yang kami bawakan di studio? Teruskan menonton PBD Pentaksiran Bilik Darjah. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita dalam PBD atau Pentaksiran Bilik Darjah. Tadi Mira ada kongsikan atau mengatakan kepada anda ada satu kejutan dan keistimewaan yang kami bawakan di studio pada hari ini, di mana saya perkenalkan kepada anda semua 2 orang kawan baru saya di studio, iaitu Jasmine Raihana dan juga Nurul Liana. Hai. Kalau sebelum ini hanya di Google Meet, kali ini kami bawakan khas kepada anda di studio. Akan ada satu eksperimen, ya, Cikgu? Betul. Eksperimen apa? Jom kita minta Cikgu Bayhaqi untuk terangkan. Silakan, Cikgu. Baik, Mira, untuk segmen ini kita lebih fokus kepada bagaimana guru merancang perekodan dan juga pelaporan pentaksiran bilik darjah. Pun begitu, saya nak kongsikan secara langsung bagaimanakah pentaksiran itu berlaku bersama dengan aktiviti dalam satu proses PDP itu sendiri. Baik, Mira, dah bersedia belum? Sedia, Cikgu. Dah bersedia, jadi saya serahkan kepada 2 murid untuk kongsikan dengan murid-murid di seluruh Malaysia yang menonton kita pada hari ini bagaimanakah kita nak belajar satu aktiviti dan cikgu nak mentaksir anda dalam proses PDP dari aktiviti ini. Silakan. Hai kawan-kawan, ciri-ciri ciri-ciri zaman air batu akhir, antaranya ialah ciri fizikal bumi. Kita lapisan dipenuhi dengan salji. Haiwan yang wujud pada zaman itu ialah singa dan kuda, dan tumbuhan renek dan rumput. Maknanya tumbuhan itu ada ciri istimewa tak? Ada sudut saiznya mungkin. Ada. Boleh kita Liana angkat sedikit. Okey. Itu contoh bagaimana tumbuhan yang renek dan juga menjala. Betul ya, Liana? Okey, baik. Teruskan. Okey. Okey, hai kawan-kawan. So hari ini saya nak terangkan tentang perubahan zaman air batu. Di mana apabila anda lihat di sini, apabila cairan air batu berlaku, dia akan mengalir ke kawasan laut dan akan meningkatkan paras air laut. Anda boleh lihat kat sini, air laut mula meningkat akibat kecairan glasier. Okey, selain itu juga akan memberi kesan kepada kepupusan haiwan. Maknanya apabila paras air meningkat, dia akan memberi kesan kepada hidupan-hidupan dan kawasan daratan. Okey. Baik.
Okey, itu saja. Baik, jika kita perhatikan di sini, apakah yang Jasmine nak kongsikan dari sudut kecairan glazier tadi terhadap perubahan ataupun keadaan bentuk muka bumi ke yang berlaku selepas berlakunya pemanasan global yang mengakibatkan kecairan glazier? Silakan. Okey, pemanasan global akan meningkatkan suhu. Apabila suhu meningkat, dia akan membuat proses pengglasiran, iaitu pengglasiran ini akan menyebabkan paras air laut meningkat dan perubahan fizikal bumi akan berlaku. Okey. Baik, mungkin Mira ada perkara yang nak ditanya kepada murid? Bila saya tengok eksperimen ni kan cikgu cukup menarik tau. Sebab kita boleh nampak sendiri, kalau ais glasier ni cair, apa akan berlaku, nampak kan? Jadi jelas, murid-murid akan jelas. Soalan saya nak tanyalah. Tadi kan kalau berlakunya pemanasan global kan akan berlakunya perubahan dalam reka bentuk bumi ni. Jadi apa antara usaha yang boleh dilaksanakan untuk memastikan kalau macam ni mungkin boleh berlaku banjir. Apa usaha yang boleh dilaksanakan supaya pemanasan global ini dapat dikurangkan? Kita boleh menanam pokok untuk mengurangkan pemanasan global. Okey. Mungkin ada solusi atau penyelesaian lain? Kita boleh kurangkan penggunaan elektrik, tenaga-tenaga elektrik dan menggunakan tenaga yang lebih yang boleh diperbarui. Boleh diperbarui. Okey, baiklah. Okey. Baik Mira, sebenarnya saya nak kongsikan daripada PDP ini ataupun aktiviti yang kita jalankan ini, sebenarnya proses pentaksiran itu berlaku. Ya, boleh berlaku menggunakan tiga kaedah. Okey. Lisan, pemerhatian dan juga bertulis. Apa contoh lisan yang kita boleh nampak daripada aktiviti tadi, Mira? Contoh lisannya, apabila kawan saya Liana dan juga Jasmine menerangkan tentang eksperimen yang sedang mereka lakukan, cikgu. Ya, bagaimana kita nak mentaksir mereka menggunakan kaedah pemerhatian? Bagaimana caranya? Bagaimana, cikgu? Okey, caranya ialah apabila mereka boleh menerangkan menggunakan diorama yang kita ada di depan ini. Itu contoh. Dan juga bertulis sebenarnya hasil daripada eksperimen dan juga aktiviti yang mereka buat. Itulah contoh bagaimana guru boleh menjalankan proses pentaksiran di dalam PDP itu sendiri. Jadi, apa yang nak kongsikan pada hari ini ialah apabila selesai kita menjalankan aktiviti dan juga proses PDP itu, guru-guru perlu merekodkan hasil pembelajaran dan juga pencapaian murid itu untuk kita pergi kepada tahap yang terakhir itu untuk penetapan tahap penguasaan murid. Jadi, yang saya nak kongsikan perkara yang sama. Pastikan murid ini perlu untuk kita perhatikan adakah mereka boleh mencapai hasil ataupun objektif yang guru-guru tetapkan. Yang kedua, dari sudut objektif, tercapai atau tidak aktiviti yang dijalankan ini sesuai ataupun tidak. Kemudian kaedah pentaksiran dilakukan menggunakan pelbagai, sama ada lisan, bertulis maupun pemerhatian. Dan yang terakhir ialah guru merekod. Jadi saya nak kongsikan yang pertama ialah dari sudut penetapan TP ini, rakan-rakan guru perlu perhatikan, pastikan keseluruhan kelompok SK dan juga SP ini habis diajar, barulah rakan-rakan guru tentukan TP murid mengikut SPI seperti yang terdapat di dalam DSKP itu. Baik, seterusnya saya nak kongsikan, terdapat juga dalam tajuk tingkatan 1 ini SK yang mengandungi SP yang banyak seperti di bahagian ini SK 4.0 tamadun dunia, ada 4 SK kesemuanya yang perlu untuk dihabiskan mengikut DSKP. Seterusnya, untuk penetapan keseluruhan, apabila guru dah melaksanakan semua elemen yang saya kongsikan tadi, untuk penetapan TP keseluruhan ini terpulang kepada pertimbangan profesional guru. Itu yang kita nak kongsikan, bagaimana selepas habis setiap SP ataupun SK yang kita ajar itu, maka guru perlu membuat penetapan TP secara keseluruhan. Baik, seterusnya saya nak kongsikan di sini. Ramai yang salah faham dan juga terkeliru. Seolah-olah dari sudut perekodan itu ada satu borang khusus. Misalnya, sebenarnya Mira, saya nak perbetulkan pada hari ini, guru-guru boleh merekod perkembangan murid ini ataupun hasil pembelajaran dalam pelbagai
segmen. Sama ada guru nak mencatat di dalam ruangan refleksi PDP ataupun RPH yang kita buat setiap hari, ataupun kita buat satu senarai nama murid dan kita catatkan perkembangan murid di situ. Kemudian guru juga boleh membuat catatan di dalam buku catatan itu sendiri. Maknanya terpulang kepada kreativiti guru. Di manakah anda nak rekodkan prestasi murid anda? Baik. Ya, ini saya nak kongsikan satu contoh borang. Selepas semua elemen yang saya terangkan tadi, iaitu dari sudut tahap penguasaan murid itu sendiri, dari sudut objektif pembelajaran tercapai ataupun tidak, dari sudut kesesuaian aktiviti yang cikgu laksanakan sesuai dengan tahap kemampuan murid ataupun tidak. Maka selepas semua itu diambil kira bersama dengan rekod yang cikgu dah catatkan itu, maka cikgu masukkanlah pencapaian dan juga tahap penguasaan murid itu di dalam borang ini seperti yang saya kongsikan. Baik, terpulang kepada kreativiti guru lah Mira, ya. Tidak ada satu mandatori atau pemberat. Ini satu cadangan sahaja. Dan sekali lagi saya nak rumuskan, apabila guru membuat perekodan dan juga penetapan TP, perkara utama yang saya nak kongsikan ialah pertimbangan profesional. Pernah dengar tak Mira perkataan ini? Pertimbangan profesional, Ya. Wah, satu perkataan baru untuk saya hari ini, cikgu. Okey, baik. Sebenarnya dari sudut penetapan tahap penguasaan ini, guru-guru perlu buat pertimbangan secara profesional. Maksudnya perlu adil, perlu objektif, perlu saksama, perlu munasabah, logik dan sebagainya. Jadi bagaimana pertimbangan profesional ini nak dibuat? Pastikan semua elemen ini dilaksanakan dengan baik, dirancang dengan baik dan ada bukti ataupun rekod yang cikgu ataupun guru-guru boleh rujuk. Kemudian barulah kita boleh buat penetapan TP murid berdasarkan pertimbangan profesional guru. Itulah saya nak kongsikan pada hari ini. Kalaulah Mira jadi guru, mudah tak kita nak laksanakan PBD di dalam bilik darjah? Setelah saya dengar penjelasan daripada Cikgu Baihaqi, mudah sebenarnya cikgu. Itu untuk saya harapkan murid-murid ataupun guru di rumah pun dapat pencerahan daripada apa yang cikgu kongsikan. Baik betul. Cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung program kita ni kan, sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Baihaqi. Okey, secara rumusannya saya nak rumuskan di sini, apabila kita laksanakan PDP, sebenarnya kita dah merancang pelbagai perkara, iaitu dari sudut kesesuaian dengan bersama dengan murid, dari sudut kaedah PDP yang kita nak rancang, dari sudut perancangan yang kita rujuk kepada DSKP itu sendiri. Sekiranya semua itu dah dilaksanakan, maka guru-guru tetapkanlah tahap penguasaan murid dengan adil dan saksama. Mereka perlukan satu pertimbangan yang wajar dan pastikan penetapan tahap penguasaan itu berdasarkan pertimbangan profesional guru, pertimbangan profesional guru. Jadi semoga segmen ini memberikan pencerahan dan juga maklumat yang bagus untuk kita semua. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ahmad Baihaqi kerana meluangkan masa bersama dengan kami untuk berkongsi ilmu kepada mereka di luar sana. Kepada rakan-rakan saya iaitu Jasmine Raihana dan juga Nurul Liana, terima kasih. Serta Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Zahratul Azma. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.